Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kehendaknya dihimpunkan kita pada malam ini sekali lagi dalam bulan 9 ini insyaallah kita akan sambung pengajian kitab Safinatun Najah pasal yang ke-17 muka surat 6. Apa yang ambil kitab muka surat 6 pasal yang ke-17. Waslun an-najasatu salasatun, situ ya, an-najasatu salasatun, mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima, wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladhi lam yut'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini, wal mutawassitatu sairin najasati. Oke, jadi hari ini kita bicarakan masalah najis. Najis itu apa dia? Syai'un mustaqzarun yamna'u sihhata sholati haitsu la murakhisa. Sesuatu yang keji yang menegahkan akan sah sembahyang sekira-kira tiada ada kemaafan. Itu ta'rif bagi najis. Sesuatu yang keji, yang kotor, yang menegahkan akan sah sembahyang. Kalau benda itu ada pada anggota kita, pada pakaian kita, pada tempat kita sembahyang, itu tak sah sembahyang kita sekira-kira tiada ada kemaafan. Kalau ada kemaafan itu cerita lain. Najis tetap najis, tapi ada kemaafan. Contoh, darah yang sedikit yang keluar bukan daripada rongga yang terbuka, atau darah yang datang daripada ajnabi, darah nyamuk. Tu kita jentik nyamuk, pecah perut dia. Darah ni ajnabi, datang daripada perut nyamuk, walaupun dihisap darah kita. Betul tak? Habis kita nak berhenti sembahyang, tak payah berhenti sembahyang. Najis, siapa kata tak najis? Darah tetap najis, tapi dimaafkan di dalam sembahyang. Alasan kenapa? Darah tu datang daripada ajnabi. Apa ajnabi? Benda asing, bukan daripada badan kita, datang daripada perut nyamuk. Ataupun darah yang keluar daripada bukan rongga yang terbuka. Tengah sembahyang, bisul ada belakang ni, tarik rokok sujud ke, pecah bisul, habis basah belakang kita ni. Biarkanlah, nak berhenti sembahyang buat apa? Sah sembahyang kita, sah sembahyang kita. Kenapa orang kata kenapa sah sembahyang pula darah tu? Ya, darah najis tetap najis, bukan saya kata suci, tapi dimaaf. Kenapa dimaaf? Sebab keluar bukan daripada rongga yang terbuka, bukan dengan perbuatan dia, dan dengan syarat tak berpindah. Macam mana berpindah? Dari sini tak menitik, ini berpindah. Ini kalau darah banyak pecah bisul di sini, menitik ke sini, ini tak sah sembahyang ni. Tapi kalau dia mengalir macam ni sampai ke kaki, bukan perbuatan kita. Pecah tu bukan perbuatan kita. Kalau kita senang picit bisul tu pecah, yang ni tak dimaaf. Yang ni lenjun kat belakang kita, contoh darah bisul, tak ada masalah. Najis tetap najis, tapi dimaafkan di dalam sembahyang. Nanti kita tengok nanti bahasan najis. Saya nak cerita bab hukum darah dalam sembahyang. Okey, itu ta'rif najis. Jadi najis, dia kata najis itu ada 3. Dia pecah kepada 3 masalah. Yang pertama najis mughallazah, nama dia. Mughallazah iaitu najis anjing dan babi. Ini diterangkanlah. Najis mughallazah mana najis yang diberatkan. Berat, hukum cara penyucian dia berat. Nanti kita belajar ni. Dan kedua najis mukhaffafah. Najis yang diringankan. Najis ni tak berat, cara penyucian dia pun ringan. Yang ketiga najis mutawassitah. Najis pertengahan. Cara penyucian dia pun nak kata berat pun tak, nak kata ringan sangat pun tak. Orang panggil tengah-tengah sahaja. Okey, jadi macam mana? Apa penjelasan najis mughallazah, najis mukhaffafah, najis mutawassitah? Najis mughallazah itu ialah najis anjing dan babi. Anjing dan babi ni tak kira.
apa juga juzuk anjing dan babi, bulu ke, kulit ke, daging ke, apa ke, hatta fadalat dia, air liur dia, tai dia, kencing dia, darah dia, yang ni semua najis. Semua najis. Najis apa? Najis mughallazah, berat. Cara penyucian dia kita tengok nanti. Okey, najis anjing dan babi dan anak-anak salah satu daripada keduanya. Salah satu daripada keduanya, sama ada daripada binatang najis atau binatang yang suci. Macam mana binatang najis? Anjing berambat dengan kambing, anjing berambat dengan babi, lahir anjing, contoh, lahir anak anjing, rupa anjing, najis. Atau dengan binatang suci, babi berambat dengan anjing berambat dengan kambing, lahir anak kambing. Habis kambing ni, tapi yang tubuh mak kambing tadi anjing. Kita tahu anjing memang anjing sungguh. Lahir anak rupa kambing, anak najis mughallazah. Sebab dalam kaedah kata wa akhassul aslaini, salah yang keji daripada salah satu dua asal, dia kena pegang. Siapa yang keji salah satu daripada dua asal? Asal tu mak ataupun ayah, jantan atau betina. Kambing berambat dengan anjing, contohlah kita kata kambing berambat dengan anjing, lahir anak kambing. Anak ni muka kambing, nak makan ke tak makan, najis mughallazah. Nampak ya? Itu cara hukum dia. Tak kisah sama ada binatang suci ataupun binatang yang najis, salah satu daripada keduanya. Jadi makna najis mughallazah ni, kita nak cuci macam mana? Kalau basah dengan basah, basah dengan kering, yang ni kena cuci. Tapi kalau kering dengan kering, lantai kita ni kering, tiba-tiba anjing masuk, lepas tu keluar, kita tengok kesan tapak kaki anjing tak ada, nak cuci ke? Tak payah cuci. Kalau musim hujan itu cerita lain. Dia kalau basah, dia mesti ada kesan, betul tak? Ditinggalkan kesan tapak kaki. Ni kita tengok kesan tapak kaki, tapi memang anjing confirm keluar. Kita nampak anjing keluar daripada pintu, mesti dia masuk dalam masjid ni. Habis kita pun bising, nak cuci tak nak cuci? Kena beli kapek baru. Babi masuk dalam masjid, beli kapek baru kan? Habis kat Sungai Buloh, pening, buang duit lah, berapa puluh ribu bagi reti mengaji, bagi reti. Memanglah babi tu lari-lari dalam masjid apa semua. Umirtu an ahkuma bizawahir, disuruh aku berhukum dengan zuhir. Zuhir ada darah, ada kencing, nampak apa semua, cucilah. Yang tak nampak tak payahlah, susah. Dia kata dia lari-lari dalam masjid, ikut dia lah lari dalam masjid pun. Lainlah kalau kaki dia basah, bulu dia basah, umpama dia, contoh kita kata bergolek-golek masjid semua, mesti ada kesan dia. Kalau bulu dia basah payah kan? Sebab dia akan lari-lari jatuh basah tu. Jadi kita tengok tempat basah tu, yang mana zuhir cuci, yang mana tak tahu tak payahlah. Hukum fiqh dia macam tu. Wallahu yatawalla sarair, Allah Ta'ala yang mengetahui rahsia-rahsia, yang benda halus tu Allah Ta'ala yang tahu. Dia tak disuruh kita kaji terlampau halus. Kalau kaji terlampau halus, susah tak? Ni duit yang dalam poket kita ni, kita tak tahu duit ni sebelum ni daripada toki babi pegang ke? Boleh tahu ke? Yang masuk dalam poket kita ni, duduk dalam poket tengah sembahyang ni, mungkin kemarin duit tu di tangan toki babi. Habis ni kita nak tanya ke, ni duit ni ada daripada mana ni? Main daripada mana ni? Ada jatuh ke tangan toki babi ke? Masalah kita. Hukum fiqh dia tak berarti. Tapi sekira-kira zuhir, kita kena laksanakan lah. Faham? Jadi kalau kering sama kering, tak perlu cuci. Basah sama basah, kering dengan basah, yang ni kena cuci. Okey, nanti kita akan ajar macam mana cara penyucian dia. Yang kedua, dan najis mukhaffafah itu kencing bayi yang tidak diberi makan selain daripada susu. Kencing bayi, dikenaki bayi ini bayi lelaki, budak lelaki, bukan budak perempuan. Kencing budak laki-laki dia dipanggil mukhaffafah.
Kenapa? Apa beza kencing laki-laki dengan kencing perempuan? Dua alasan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Yang pertama, kejadian. Asal kejadian orang laki-laki benda suci. Nabi Adam alaihissalam dijadikan daripada tanah. Suci tak? Suci. Asal perempuan, suci juga. Tapi suci yang bercampur dengan najis. Apa dia? Tulang rusuk Nabi Adam yang bercampur dengan darah. Sebab itu beza lah, maaf cakaplah kita mengaji ni, saya kena sebut. Kencing laki-laki dengan kencing perempuan, berbau kencing perempuan lagi. Nisbah bau kuat, bau kencing perempuan lagi. Sebab dizuhirkan daripada tulang rusuk Siti Hawa lah. Tulang rusuk yang bercampur dengan darah Nabi Adam. Itu alasannya pertama. Yang kedua, orang laki-laki ni zaman dulu lah, zaman sekarang mungkin biasa lah. Zaman dulu dibala dengan megah ataupun seronok dapat anak laki-laki. Anak perempuan dia agak kurang sikit. Jadi bila dia seronok, dia akan usung. Waris kuat. Kan anak laki-laki ni waris kuat. Dia suka bawa usung ke sana ke sini. Zaman dulu mana ada pampers. Bila dukung, anak kencing. Macam mana nak sembahyang? Yang alasan dalam kitab fiqh disebutkan diringankan kencing budak lelaki. Dua sebab ni. Perempuan lahir-lahir dah dikira mutawassithah dah, pertengahan najis dia. Dia bukan mukhaffafah. Kita ni laki-laki dia lain sikit. Okey, pertama kencing bayi, dikenaki bayi itu laki-laki ya. Bayi laki-laki yang tidak diberi makan selain daripada susu. Dia minum dia susu sahaja. Dia tak ada makan nasi lembek ke apa pisang ke, dan dimaafkan dengan tahnik. Tahnik kita bagi juga tamar, yang ni tak ada masalah. Kan dia makan susu, tak kisahlah susu orang ke, susu lembu, susu, yang penting susu tepung, susu dia tak campur dengan benda lain. Ya, untuk mana susu tadi mungkin ada campuran apa, ada kecampuran, Allahuakbar, saya ingat tak ada susu. Kalau ada campuran benda lain tu tak boleh lah. Dia kena mutlak susu, semata-mata susu. Okey. Dan umurnya belum cukup 2 tahun. Budak laki-laki tadi syarat dia tak sampai lagi 2 tahun. Kalau lebih cukup 2 tahun, masuk tahun yang ketiga, sudah yang ni dah dikira najis mutawassithah. Itu cara dia. Kalau dah cukup masuk umur 3 tahun, mutawassithah, sama kencing budak perempuan tadi. Jadi kencing budak laki-laki ada keringanan. Macam mana cara penyucian dia pun ringan nanti. Kita tengok nanti. Okey ya. Dan yang terakhir, dan najis mutawassithah. Apa dia najis mutawassithah? Iaitu selain daripada najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Lain daripada dua najis yang kita belajar tadi, semua tu dikira najis mutawassithah. Saya lupa bawa kitab. Kita bicarakan najis atas jalan membilang. InsyaAllah kalau diizinkan Tuhan, kalau teringat pada pengajian akan datang, saya nak sebut satu persatu macam mana hukum darah najis. Sebahagian saya sebut sebahagian ya. Darah ya najis, muntah najis. Apa makna muntah? Muntah mana sesuatu yang dah masuk ke dalam perut, dah sampai ke dalam perut, keluar balik, dipanggil muntah. Darah, muntah. Mazi, air mazi najis. Air mazi mana air yang jernih yang keluar pada kemaluan, mana ketika syahwat yang tak memuncak. Air mazi. Air wadi najis. Macam mana air wadi? Air yang keluar ketika penat atau mengiringi kencing. Dia keruh, najis, batal wuduk. Okey. Lagi apa? Air wadi, tai, kencing, darah, air mani binatang. Air mani binatang, mani anjing dan babi sahaja yang najis. Binatang yang lain, hatta lembu, kerbau, keledai, itu pun ada khilaf. Tapi yang kuatnya, air mani binatang semua suci, melainkan anjing dan babi, itu najis. Susu binatang, susu manusia suci lah. Susu binatang, binatang susu dia najis.
melainkan binatang yang boleh dimakan. Apa dia? Susu lembu, susu kerbau, susu kambing, susu unta, yang tu suci. Tapi kalau susu binatang yang tak dimakan, susu kucing, susu harimau, najis. Ini saya sebut yang mana saya ingat je lah. Najis ya. Bulu binatang, bulu binatang, bulu bangkai najis, kena buang. Kalau kita ambil kulit, buang. Bangkai ya, bangkai najis. Hatta binatang yang kecil, contoh kita lepas sembahyang tengok-tengok dalam poket, alamak, ada kerengga mati dalam poket kita, semut mati, sahkah sembahyang kita? Ini baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok dalam poket, aduh, semut atau kerengga mati, tak sah sembahyang kita. Kalau bulu kucing, contoh bulu kucing melekat di badan kita atau di pakaian kita, tak sah sembahyang, melainkan masyaqqatul ihtiraz. Macam mana masyaqqatul ihtiraz? Susah nak jaga. Jenis orang pelihara kucing banyak kat rumah, tapi setakat 2-3 ekor tu tak banyak. Ini jenis meniaga kucing letak dalam rumah, kadang-kadang melekat juga, susah kita nak jaga. Ini dimaaf. Okey, jelas tak? Dan lagi satu masalah, rutubatul farji, basahan parat perempuan. Basahan parat perempuan kalau seandainya berada di had zuhir. Mana had zuhir? Ketika duduk dalam keadaan mencangkung, basah berada di situ, tak najis. Bagi perempuan ni mana? Kalau basahan duduk berada dalam had dia mencangkung, had zuhir tu nama dia, tak najis. Tapi kalau di dalam had batin, macam mana had batin? Sekira-kira sampai zakar orang yang menjima' dia, mensetubuhi dia. Yang tu khilaf ulama. Sebahagian ulama kata najis, sebahagian ulama kata tak najis lagi. Tapi kalau zakar tak sampai menjima', pada adat dia memang takkan sampai dah di situ. Yang tu ittifaq ulama mengatakan najis. Dalam mazhab Syafi'i najis ya. Itu hukum rutubatul farji, basahan parat perempuan. Okay, ini yang saya ingat je lah. InsyaAllah kalau cara detail dia kita tengok depan nanti. Saya akan bawa kitab. Apa lagi? Kalau tai najis kan? Tapi kalau tai tadi macam mana? Tai yang tak berubah. Tai yang tak berubah, contoh dia makan biji jambu atau makan biji durian, dia tak telan dia tak kunyah pun. Telan biji durian lah, kau tahu tak? Telan bukan biji durian masak, telan biji durian yang tengah elok-elok segar lagi tu, dia telan. Lepas tu dia berak keluarlah biji durian seketui. Biji durian tu najis ke tak najis? Tengok dulu. Kalau dalam kitab-kitab tanya, telur burung, telur ayam sangat-sangat nak telan. Telur burung, kita telan. Lepas tu berak telur burung seketui jatuh, sebiji telur burung jatuh. Telur burung ni najis ke tak najis? Kalau tengok, tanya ahli sains. Kalau ahli sains kata yang ni kami uji kaji, dia kata dia tak tumbuh dah. Kalau dieram telur ni tak menetas dah, bermakna najis. Sebab dia dah meresap, air dalam perut tu dah meresap ke dalam biji tadi ataupun dalam telur tadi. Tapi kalau ahli sains kata, saya cek ni, dia kata ni kalau tanam ni hidup ni biji ni. Orang zaman dulu tanam jamu pakai bungkok ni. Tandas tak ada, berak ke sana sini. Atau keluar biji rambutan tumbuh. Tak? Biji ni saya nak cerita najis tak? Dia mutanajis saja, bukan najis. Mutanajis, dia terkena najis. Kalau cuci gamak balik, kalau gamak lah nak makan, orang tak buat, tapi gamak lah. Saya nak cerita, nak sentuh masalah kopi teh musang lah. Tapi saya direct je lah, mana saya nak sebut. Kalau di Malaysia kopi teh musang haram. Kalau fatwa di Indonesia, tengok dulu dia kata. Kalau tumbuh, kalau kita tanam, kaji sains secara keseluruhan, cara orang panggil perinci, kalau ditanam kebanyakan dia akan tumbuh tak? Dia kata kalau musang berak, dia kata tanam tumbuh. Macam tu tak najis lah kopi teh musang. Biasa dengar kopi teh musang kan? Kalau tanam biji tadi tumbuh balik,
Mana cara purata dia, kopi tak musang tak najis dah. Saya pun tak bisa tengok kopi tak musang, dengar ya, tak tahu macam mana. Tapi kalau tak tumbuh, tak tumbuh najis. Tu makan tai nama dia. Faham? Oh, nak bersih. Dia kata ni dah masuk dalam perut dah, ni apa? Tai musang dia kata. Ni yang kita makan perut lembu tu, kadang cuci ada lagi hijau-hijau sikit apa semua tu. Bersih sangat ke? Musim korban, betul tak? Kau sampai tak ada langsung. Bau-bau tai lembu pun tak ada dah. Payah, dia ada lagi. Dia ada lagi, dimaaf. Okey, ini sebahagian benda-benda yang saya sebutkan. Najis mutawasitah. Dan ada hukum-hukum yang tersendiri bagi najis ni. Contohnya lebih lagi masalah darah. Darah dalam sembahyang macam mana? Kalau darah keluar datang daripada ajnabi, ada hukum dia. Darah keluar daripada rongga yang terbuka, ada hukum dia. Darah yang keluar bukan daripada rongga yang terbuka, ada hukum dia. InsyaAllah dalam bab syurutus solah nanti saya akan sentuh. Sekarang saya tak nak sentuh lagi. Syarat-syarat sembahyang nanti saya akan sentuh masalah. Okey, kita terus. Najis mutawasitah itu ialah selain daripada najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Okey, tengok cara penyucian najis mughallazah. Faslun al-mughallazatu tathuru bi ghasliha sab'an ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin wal mukhaffafatu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini 'ainiyatin wa hukmiyatin. Al-'ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha wal hukmiyatu allati la launa wa la riha wa la ta'ma kapa jariyul ma'i 'alaiha. Okey, najis mughallazah, cara penyucian kita tengok. Jangan tak reti cara penyucian najis mughallazah. Okey, jadi kita tengok macam mana cara dia. Najis mughallazah itu suci dengan jadi suci dengan membasuhnya 7 kali sesudah dihilangkan akan zatnya, mana diri benda najis tu. Salah satu kalau ada tai dia buang, kencing dia dilap, baru kita cuci dengan 7 kali. Salah satu daripadanya adalah air yang bercampur dengan tanah. Lantai kita, babi masuk, dia kena buang air najis babi. Kalau ada tai ada darah, buang darah dia, buang kencing dia, buang tai dia, contoh dia. Kemudian cuci dengan 7 kali basuhan, salah satu dengan air. Cuma saya nak sebutkan, saya nak tekankan di sini, dalam ni tak sebut ni. Basuhan dengan air tanah ni kita nak letak nombor berapa? Dia tak kisah basuhan air tanah letak nombor 1, nombor 2, nombor 3, tak kisah, nombor 7 pun boleh. Tapi dia ada kesan. Kesan dia macam mana? Kalau seandainya kita letakkan basuhan air tanah tadi nombor 1, kita jirus air yang ada bercampur dengan tanah, jirus, bermakna apa juga yang terkena air tersebut dia cukup memadai dengan 6 kali jirusan lagi, dia akan jadi suci. Tapi kalau kita letak air tanah nombor 3 lah, contoh saya kata letak nombor 3 atau tak nombor 2. Sebab saya biasa tengok di belah Teluk Kumbang, surau kena anjing masuk hari hujan. Memang nampaklah kesan tapak kaki. Saya kuliah masa tu, orang tengok, oh anjing masuk, dia kata. Orang buat macam mana? Ambil air, jirus. Ambil air kosong, jirus keseluruhan. Dia bukan semua kena tapak kaki anjing. Dia ada lah tempat-tempat yang dipijak ni kan, dia jirus habis semua. Ada yang kena kain ke apa semua tu. Yang ni hati-hati. Yang kena mercik daripada jirusan tersebut, kena kain kita, kena kaki kita, kena dinding, kena langsir, contoh dia, semua kena samak benda tu. Dia jenis najis mughallazah juga. Sebab apa? Sebab kita letak basuhan yang bercampur dengan air tanah tu nombor 3. Jadi jirusan yang pertama tu dia mercik, kena pakaian kita, contoh kena kain kita, habis mughallazah, kena kaki kita, mughallazah tu.
kaki kita kena sama. Tapi kalau basuhan pertama tu kita jirus dengan air yang bercampur dengan tanah, tak kisah kaki kita kena, baru jirusan kedua kena. Tapi air pertama air bercampur dengan tanah, tak ada masalah. Ikut dengan basuhan tersebut, kaki kita dah bersih dah. Nak letak nombor berapa pun tak kisah, tapi kesan dia di situ. Jadi lebih baik kita letakkan air yang bercampur dengan tanah ni basuhan yang pertama. Faham? Bila kita basuh yang pertama, yang lain tu kita tak was-was dah. Yang mana mercik-mercik kena ke apa ke, kena kaki kita, kena pakaian kita, tak ada masalah dah. Dia jaga di situ. Banyak orang tak tahu, dia pakai jirus ya. Airnya tanah tu nombor satu kita kena jirus. Lepas tu kita sambung 6 kali lagi dengan air biasa. Bersih dah. Saya sekali tu saya tengok, aduh, tapi saya nak kata pun saya sengap je lah. Saya balik je lah. Tapi nampak tak reti ya. Kalau kita reti mengaji, tengok apa tindakan kita macam mana. Kena pandai cara dia. Okey ya. Itu najis mughallazah. Makna kalau tangan kita kena, contoh tangan kita kena tai babi ke, anjing ke. Alah kita kat bendang, dekat mudah kat bendang kan, kita keruhkan air bendang tadi, lalu 7 kali. 7 kali clear. Tak payah susah sangat dah, bendang senang. Kalau musim air, keruhkan dah, kita lalukan 7 kali. Cukup. Tapi kalau ada kencing babi contoh dia di sini. Kalau di tanah lah, bukan di lantai simen, di tanah. Sudah kita jirus tempat tu 7 kali, dia dah ada tanah dari situ, kita pakai sekali jalan ya. Tak payah kena ambil air tanah jirus atas tanah, tak payah. Dia pakai sekali. Kereta kena babi, langgar babi. Macam mana? Kena sama tak? Sebaik-baiknya sama. Kenapa? Tahu mana suatu ketika nanti kita nak cuci pakai tangan, kita sendiri yang cuci pakai tangan. Kita tahu kereta ni kena babi dulu ni, melekat ni, dia kata darah babi tu. Mampus babi tu. Kita cuci biasa dengan sabun, habis semua tangan kita yang mana melekat jadi mughallazah. Jadi kalau kena tempat yang tahu tu, kita cuci lah dengan air yang bercampur dengan tanah, buat 7 kali. Ke depan takut kita cuci dengan tangan kita. Kan? Jadi najis. Okey, jelas? Ya. Tak. Yakin bangkai babi? Memang yakin kata anjing babi? Yakin nak langgar anjing tak? Bangkai anjing? Ke depan bila kita cuci, kita kena ni tak? Kena tanah. Lepas tu dia kena jirus 7 kali jirusan. Tanah itu lain lah. Kalau kita kata kereta ni kita masuk dalam benda berayak, jalan dalam sungai, macam sungai air carok kan, orang kemara lalu air keruh, lepas tu patah balik 7 kali lalu, okey lah. Jenuh. Baik basuh. Takut ke depan kita cuci tayar tak? Cuci tayar. Baik tu jangan perhati sangat. Masa lalu tu bangkai anjing langgar je. Kalau kita perhati, ni anjing lah. Jenuh. Jadi hukum fiqh ni dia tak memberati kucing je yang aku langgar ni, rasa kucing tak ada apa. Kalau kita perhati, ni babi ni, langgar. Takut ke depan kita cuci, kena sama. Najis tetap ada, selagi kita tak cuci dia tetap ada. Kan? Itu cara penyucian najis mutawassit, najis mughallazah. Dan yang kedua najis mukhaffafah, itu suci dengan percikan air ke atasnya serta rata sesudah dihilangkan akan zatnya. Macam mana cara dia? Ni saya cerita cara penyucian najis mukhaffafah. Anak kita yang tak sampai 2 tahun, budak laki-laki kencing di lantai. Cara dia lap lantai dulu. Lap kencing saja, bukan berak ya. Lap, tinggal ada basah sikit-sikit lah. Bukan sampai kering terus tak nampak apa dah, kan. Ni mesti ada basah sikit-sikit. Lepas tu kita ambil air, percik bagi rata, clear. Sudah. Pakaian kita pun contoh dia, kalau macam ni kita pula
Air tak ada dah, air kencing tu. Adalah basah-basah kan, basah kencing tadi. Percik bagi rata, clear. Cukup senang. Kencing budak laki-laki. Cara penyucian dia macam tu. Habis, buang air dia dulu. Okey. Kencing macam mana kalau orang kencing di tengah-tengah, kencing di kapet? Ni, kalau kapet ni. Kalau kapet tak begam, budak tu kencing di tepi. Tak apa, senang. Kan? Kita ambilkan besen tak kencing apa tempat kencing tu, kemudian kita jirus. Besen tu boleh tarik keluar lah. Tak apalah. Kalau jenis begam, kapet besar, kencing di tengah-tengah ni. Atau tak begam tapi kencing di tengah-tengah ni, bolehlah kita masuk besen, tapi nak keluarkan macam mana? Merayak. Tu nak buat macam mana tu? Dia cara penyucian dia, kapet ni dia kal juz'il wahid, seperti juzuk yang satu. Bila juzuk yang satu bermakna dia termasuk hukum lantai. Takkan lantai kena kencing, kita angkat lantai, mana boleh angkat lantai. Jadi bermakna cuci atas kapet tu, cuci, buang, lap air najis, lap. Kalau budak kencing, budak laki-laki, kencing budak laki-laki, kita lap sekira-kira ada basah sikit-sikit, kemudian percik air bagi rata, sudah clear dah. Kalau kapet besar tapi di tepi tak begam, bolehlah kita letak besen. Betul tak? Di tengah-tengah tak boleh. Nak masukkan boleh, tapi nak keluarkan dah berisi air dah. Lagi berselerak najis. Boleh faham? Ini cara pentinglah kita kena tahu. Orang laki-laki ke orang perempuan, lebih lagi orang perempuan. Orang perempuan ni terdedah dengan benda-benda, duduk di rumah. Duduk di rumah ni, macam mana cara penyucian najis tu? Okey. Jadi kita tengok hukum najis mutawasitah. Tadi najis mukhaffafah, cukup mudah cara penyucian najis mukhaffafah. Najis mutawasitah itu terbahagi kepada dua bahagian. Apa dua bahagian? Pertama, najis ainiyah nama dia. Najis ainiyah mana najis benda. Ada benda dia, ada warna, ada bau, ada rasa. Itu dipanggil ainiyah nama dia. Ain. Yang kedua najis, kita terangkan dulu. Najis ainiyah, dan yang kedua najis hukmiyah. Apa dia najis hukmiyah? Najis ainiyah yang ada baginya warna, bau dan rasa. Ada pada najis tersebut warna, bau, rasa. Okey. Itu dipanggil ain. Macam mana cara kita nak cuci najis ainiyah? Buang ain dia dulu. Kalau tai contoh, tai ayam ke, tai orang ke, buang ain dia dulu. Buang ain dia, kemudian kita cuci dengan sabun atau cuci dengan air biasa boleh, tapi sampai hilang warna, bau dan rasa. Hilang warna tak ada, bau tak ada, rasa tak ada, baru suci. Faham? Dan dimaafkan, dimaaf. Dia cara penyuciannya hilang warna, bau dan rasa. Rasa lidah, bukan rasa oh ni ada benda lagi ada. Bukan macam tu. Sebab ta'mun rasa dengan lidah. Siapa nak rasa tai? Siapa nak rasa kencing? Tapi kalau orang merasa, kalau kencing rasa masin. Masin ke kencing? Tak tahu. Rasa macam tu. Okey. Jadi bila kita cuci najis ainiyah ni, hilang warna, bau, rasa, dan dimaafkan. Ni ada kemaafan. Kalau ada warna sahaja, bau tak ada. Ada warna sahaja, bau tak ada. Atau bau sahaja, warna tak ada. Kadang-kadang kita basuh berak tak cuci tangan dengan sabun, ada bau tak? Ada bau najis ke tu? Betul tak? Ada bau najis. Habis tangan kita suci dah tu? Suci dah. Ya, suci, dimaafkan. Kalau ada bau sahaja, tak ada warna, atau ada warna sahaja, tak ada bau, dimaaf. Tapi kalau gabung dua-dua, macam mana? Ada warna, ada bau, rasa, ada warna, ada bau. Kalau gabung dua-dua, tak dimaaf. Atau rasa sahaja, rasa ni sama ada
bergabung ke tak bergabung ke, semata-mata ada rasa, hukum najis lagi, tak dimaaf. Ingat masalah tu. Kalau ada warna sahaja tak ada bau, dimaaf. Atau ada bau sahaja tak ada warna, dimaaf. Tapi kalau gabung dua-dua, warna dan bau, najis. Kalau ada rasa sahaja tak bergabung dengan apa-apa, najis, tak dimaaf. Jadi macam mana cara dia? Kita kena cuci, tambah penyucian tersebut. Tadi kalau kita cuci 3 kali, tak cuci, tambah lagi 4 kali, 4 kali tak cuci, tambah lagi 5 kali, sampai satu tahap orang kata susah nak hilangkan. Melainkan kita kena gunakan alat, sabun ke apa ke, dah susah, tak ada masalah, dimaafkanlah kalau ada warna sahaja, atau bau sahaja, atau bau sahaja, tak ada warna. Itu orang panggil halati ta'asur. Ada lagi satu halati ta'azur. Apa mana halati ta'azur? Ketika uzur, macam mana? Ada warna dan bau, rasa tak ada. Tapi datang orang cerdik pandai, ahli khibrah, dia kata warna dan bau ni tak akan hilang, melainkan macam kucing, kencing kucing biasa, kencing kucing bau kan. Okey. Dia kata tak akan hilang, melainkan kena potong cara dia. Yang ni tak ada masalah. Kalau ada warna, ada bau, dah orang cerdik pandai kata tak akan hilang, melainkan cara dia kena potong sahaja. Takkan kita nak potong baju kita, takkan kita nak potong kapet rumah kita. Sudah, ketika itu kita pakai dalam sembahyang, tak ada masalah, dimaafkan. Dan sembahyang yang kita pakai dengan pakaian tersebut tak perlu diulang balik. Boleh faham masalah? Ini cara penyucian najis mutawasitah. Ini penyucian najis mutawasitah pun tak erti. Tengok tai ayam datang, dijurus sekaligus, habis semua. Yang tempat terkena air semua habis. Buang dulu air dia. Lepas tu kita ambil air tak banyak, bagi mengalirkan air, tuang atas dia tu sekira-kira kita nak lap. Jangan jirus bagi luar-luar sangat. Lepas tu kita lap elok-elok sampai hilang warna, bau dan rasa. Melainkan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Kalau ada warna tak ada bau, ada bau tak ada warna. Kalau rasa tak boleh. Kalau ada rasa sahaja, najis dah. Kalau rasa bergabung, lebih lagi kalau rasa bergabung dengan warna ke, rasa bergabung dengan bau ke, yang tu lagi beratlah. Kan kalau ada rasa sahaja pun dah dikira najis. Okey ya, itu masalah dia. Nak habis sikit bab. Dan yang seterusnya najis hukmiyah. Tadi cerita cara penyucian najis ainiyah. Yang seterusnya najis hukmiyah, itu yang tiada warna, tiada bau dan tiada rasa, memadai larian. Larian itu mana? Mengalirkan air ke atasnya. Contoh ni lantai dekat tepi dinding, kita tahu dah tepi tiang ni, dia kata ada budak kencing kemarin. Budak orang besar ke tak kisahlah, tahu memang kencing dan tak dicuci lagi. Dah lepas seminggu baru kita datang tengok, bau dah tak ada, warna dah tak ada, rasa pun tak ada dah. Tapi tahu memang ada orang kencing di sini, tak dicuci lagi. Dipanggil najis tu najis apa? Hukmiyah. Jadi cara penyucian dia cukup kita bagi jirus mengalirkan air ke atas dia, sudah. Nak buang benda apa? Benda warna tak ada, bau tak ada, rasa tak ada dah. Jadi memadai kita mengalirkan air ke atas dia, suci dah tempat ni. Mudah cara penyucian dia. Okey, ada soalan? Cara penyucian najis? Boleh faham ya? Habis. Aqallul haidi. Nak cerita haid nak habis tak dan, tapi cuma saya nak sebutkan kisah masalah haid sikit. Haid tu benda apa haid? Yang ni sikit sangat. Kalau saya mengaji di Yaman dulu, satu kitab ni tebal ni lebih kurang bicara hukum haid, nifas, istihadah. Yang ni berbaris ya dibagi. Terlampau sikit. Yang ni kita kata memadai mengaji bab haid, tak cukup. Saya biasa buat daurah pengajian haid di pondok saya. Haid, nifas, istihadah sehari. Itu pun tak tebal. Saya terjemah daripada kitab Arab daripada pagi sampai petang. Itu biasa. Okey, cuma saya nak sebutkan, dibicarakan masalah hukum haid, nifas, istihadah. Apa haid? Haid darah yang keluar daripada kemaluan perempuan mana pada ketika sehat,
keluar pada ketika sehat. Itu masa darah haid. Dia setiap bulan. Kenapa Allah Ta'ala jadikan haid bagi perempuan? Itu yang Nabi kata dalam satu hadis, hadza syai'un katabahullah ala banati Adam. Ini darah haid ni. Satu benda yang Allah Ta'ala tentukan, Allah Ta'ala mestikan kepada anak-anak perempuan daripada anak Adam. Sebab kalau perempuan tak ada darah haid, dia tak akan mengandung. Ceritanya ada sebut dalam kitab Syaraqawi Tahrir masalah haid. Ya, cerita dia Nabi ada anak Siti Hawa ni bila jatuh ke atas dunia, dia dalam syurga bersetubuh dengan Nabi Adam tapi tak mengandung. Tapi bila jatuh ke atas dunia pun tak mengandung lagi. Satu hari dia berjalan dia jumpa satu pokok, dia patahkan dahan pokok ni. Bila dia patahkan, mengalir getah daripada dahan pokok tu. Allah Ta'ala kata terus kepada Siti Hawa, wahai Hawa, dengan sebab kamu mengeluarkan getah daripada pokok ni, aku akan keluarkan darah daripada tubuh kamu. Semenjak tu Siti Hawa keluar darah dari keluar darah daripada kemaluan Siti Hawa. Jadi bila dia keluar darah, bermakna Siti Hawa boleh mengandung. Apa kena mengena darah haid dengan mengandung? Itu perempuan mengandung, dia berhenti darah haid. Sebab kita dalam perut mak kita semua makan darah haid mak kita tak? Tak kisah Tuan Agung ke, siapa rakyat biasa ke, orang kaya ke, orang miskin ke, semua makan darah haid mak kita. Percaya tak? Ini sebut dalam kitab makan darah haid, tapi bukan makan dengan mulut, makan dengan pusat. Dia ada bersambung. Itu orang perempuan mengandung, darah haid tak keluar. Jadi kalau perempuan tadi tak ada darah haid, macam mana anak-anak makan dalam perut? Bila anak lahir, ada baki makanan darah haid yang tertinggal, yang anak tak ada makan lagi tu, bersalin keluar sahaja, dipanggil pula nifas. Tu hakikat darah nifas tu ialah darah haid. Darah nifas tu sebenarnya darah haid, tapi selepas bersalin dipanggil nifas. Sebelum besar, kalau tak bersalin cukup bulan, kalau perempuan tak mengandung cukup bulan, darah keluar. Kenapa? Anak nak makan benda, tak ada anak. Tapi kalau dia mengandung, dia tak ada darah, disimpan terus, pintu rahim tertutup. Bila ditakdirkan perempuan yang mengandung, pintu rahim tertutup. Darah haid ialah darah yang keluar daripada satu urat daripada sebelah dalam rahim. Dia bukan keluar daripada dinding faraj. Kalau darah keluar daripada dinding faraj, itu dipanggil istihadah. Itu darah penyakit, dia ada gangguan jin, dia kena berubat. Tapi kalau darah keluar daripada satu urat daripada sebelah dalam rahim, itu normal. Bahkan dalam kitab fiqh, kalau kahwin, tiba-tiba perempuan ni kalau kahwin tak ada darah haid, kita tengok isteri kita tiap hari sembahyang, dalam sebulan tu tak berhenti sembahyang. Kemah dia sembahyang tak berhenti langsung. Dia kena ada waktu berhenti juga perempuan, baru dia normal. Kalau tidak, dia tak normal tu. Habis nak mengandung juga isteri kita kalau dia tak ada darah haid. Faham? Jadi dalam hukum fiqh ni akan dibicara masalah hukum darah haid. Yang ni sikit sangat. Nah, jadi sekurang-kurang darah haid apa tu? Yaumun wa lailatun. Nak apa habis? Nak apa habis boleh kan, tapi lewat sikit lah. Dia sedap darah haid ni kita bicara masalah khusus lah, senang. Saya agak panjang. Kadang-kadang contoh saya sebut, nak ambil masa sikit lah. Perempuan kadang tak tahu darah yang keluar ketika nak bersalin tu, dia tak bersalin lagi, tapi darah keluar dah, air ketuban keluar. Lepas tu kadang-kadang ada darah keluar. Darah tu nak panggil darah apa? Nak kata darah nifas tak betul. Sebab darah nifas ad-damul khariju ba'da faraghir rahim, darah yang keluar selepas kosong rahim daripada sesuatu. Anak dah tak ada, uri dah tak ada dalam perut perempuan tu, darah yang keluar daripada itu baru dipanggil darah nifas. Nak kata haid, perempuan mengandung tak ada tanda darah. Walaupun qaul mu'tamad dalam Syafi'i, berkemungkinan orang mengandung akan keluar darah haid juga. Darah itu dipanggil darah talak. Tahu darah talak?
Darah tolak dia sama seperti hukum istihadah. Jadi bermakna kalau perempuan ini dia tak bersalin lagi, tapi sehari, kadang 2 hari. Si saya dulu pun, saya ingat sehari lebih anak sulung lu. Dia boleh berjalan, tapi ni nak tinggal tak boleh sebab air ketuban dah keluar kan. Biasa anak sulung lah, dia lambat makan masa sehari setengah kadang tu. Jadi tempoh sehari setengah tu waktu sembahyang berlalu berjalan. Kena sembahyang tak? Kena sembahyang. Dia kena cuci kemaluan. Dia macam saya cerita dalam bab apa dulu? Daimul hadas. Kena pakai pampers dia tu, tunggu masuk waktu, cuci kemaluan, lepas tu pakai pampers, berwuduk, dan dia dimaafkan mana keluar sikit-sikit basah apa semua macam biasa, tak apa, sembahyang terus. Wuduk cara macam ni harus satu fardu sahaja. Sunat banyak mana buat tak kisah. Jadi bila masuk waktu lain tak bersalin lagi, kena buat macam tadi juga. Yang ni banyak orang tak tahu. Darah tu dipanggil darah tolak. Wah, dia dah keluar ketuban tu, dia kata nak bersalin dah ni. Dia relax ya. Tak sembahyang dah. Dia kata nak bersalin dah. Air ketuban pun keluar dah. Tak sembahyang buat apa? Kena qada balik tak tu? Kena qada balik sembahyang tu. Kalau kita tak sembahyang, perempuan lah. Ini kita kena tengok anak kita macam mana, menantu kita kan, contoh nak bersalin macam mana, masa panjang kadang. Sampai waktu sembahyang kena sembahyang. Kalau dia tak bersalin lagi, kena sembahyang. Kalau dah bersalin habis lah. Darah tu darah nifas. Darah ni dipanggil darah tolak. Okey, jadi kita tengok ke depan dah. Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Sebab panjanglah masalah ni. Nah, ada soalan? Okey. Kalau tak ada, kita cukup setakat tu. Yang dapat saya sampaikan, yang mana benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri, mohon maafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ونسألك علم الخائفين إنابة المخبتين توبة الصادقين شكر الصابرين ونسألك بنور وجهك الذي ملأ لك عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.